Okey. So rajah 12.3 ni menunjukkan sebuah lampu suluh. Okey. So soalan nak apa ni? Dia nak kamu perasan dalam lampu suluh ni ada apa? Dia ada magnet kan, dia ada gegelung. So ni namanya lampu suluh flashlight. Maksudnya dia kena goncang-goncang dulu, okey? Dia kena goncang dulu barulah apa ni torchlight ni boleh menyala. So nak bagi dia, kenapa nak kena kasi dia goncang, nak kena shake sebab nak bagi magnet ni, okay, magnet ni masuk ke dalam gegelung, okay. Masuk gegelung, keluar gegelung, masuk gegelung, keluar gegelung. So kalau dia magnet masuk gegelung, keluar gegelung, apa ni, kejap, magnet yang masuk keluar ke gegelung ni yang pergi magnet tak kisahlah mana, sama ada magnet masuk gegelung ke ataupun gegelung ni yang pergi ke magnet ke, janji ada pergerakan lah antara magnet dengan gegelung ni. So kalau dia keluar masuk, terhasil lah arus, arus apa? Arus apa ni kalau magnet masuk gegelung, keluar gegelung, arus apa? Respon. Aruhan. Aruhan. Terhasil arus aruhan. Okey, jadi dalam soalan dia nak kamu buat torchlight apa ni, yang flashlight ni, nak flashlight yang mana? Okey, so kita tengok jawapan Mariam. Jawab mana tu? Baik. Okey, jawapan Mariam kata dia nak bilangan jilitan gegelung tu tinggi. Banyak. Supaya apa? Banyaklah arus yang dihasilkan. Okey, boleh. Kalau nak lebih ni, buatlah arus aruhan Tapi kalau kamu jawab arus je pun tak apa. Okey, so satu markah. Next, bilangan magnet. Lagi banyak, lagi bagus. Okey. Banyak kuasa yang dihasilkan, bukan kuasa. Sama juga macam atas. Banyak apa? Banyak arus aruhan yang dihasilkan. So jawapan bawah dengan atas sama pun tak apa, okey. Okey, so kuasa tak boleh kuasa tak nak. Okey, next. Kebolehan menyimpan tenaga. Siapa yang nak simpan tenaga ni? Cuba tengok dalam gambar flashlight ni. Siapa yang nak simpan tenaga ni? Cuba tengok, respon. Kita ada, okay, magnet dengan gegelung ni fungsi dia untuk hasilkan arus aruhan kan. Magnet ni dia akan keluar masuk dengan gegelung ni. So yang mana satu ni? Bahagian mana yang untuk simpan tenaga ni? Cuba respon. Bahagian mana? Nampak ke tu flashlight ni? Bahagian mana? Respon bahagian mana? Kapasitor. Siapa jawab tadi? Kapasitor kan? Okey, ya betul, kapasitor. So kapasitor fungsi dia simpan cas. Okey, dia simpan cas. So kalau tak ada cas, misalnya bila arus aruhan ni mengalir, arus aruhan ni mengalir kan. So nanti kapasitor ni dia simpanlah cas. Okey, tapi bila waktu arus aruhan tu tak mengalir, waktu tu lah dia akan diniah caskan. Maksudnya apa? Dia akan diniah caskan ni, maksudnya dia akan bagi cas kepada flashlight ni supaya mentol ni akan keep on menyala. Faham tak fungsi kapasitor ni? Faham ke tak? Faham. Okey, faham. Jadi kebolehan nak simpan tenaga tu mestilah yang besar. Okey, so betul. Supaya boleh digunakan dalam tempoh yang lama. Okey. Next. Mentol. Mana lagi bagus mentol? Mentol LED ke atau pakai mentol mana ni? Pakai mentol flashlight, mentol apa? Filament. Filament ni yang biasalah, mentol filament kan. Yang macam ni kan. Ni filament, ni mentol. Ni filament, mentol apa? Mentol yang mula-mula dia orang buat cahaya dia orang pakai mentol filament.
Okey, mana lagi bagus? So Mariam kata LED. Ya betul, LED lebih bagus sebab dia lebih terang daripada filament. So kalau macam kat kereta kamu tengok kereta-kereta yang waktu yang kat mana mentol depan belakang mentol yang cahaya-cahaya tu lah. Dia pakai LED sekarang ni. Sekarang ni semua pakai LED sebab dia lebih terang. Even television pun pakai LED. Jadi lampu suluh mana yang kita nak guna ni, lampu suluh goncang mana? So jawapannya adalah LED. kita pakai LED. Ya, LED lebih bagus. Okey. So kita pakai mana ni? Torchlight. N. Torchlight pula. N. Light nama dia. N susah. O. Oh. O. Oh. O. So kita pakai flashlight O. Nama dia flashlight. Bukan torchlight. Okay, flashlight O. So jawapan ni Mariam. Cik Yam. jawapan Mariam, lampu suluh goncang O. Okay, betul. Lepas tu mempunyai bilangan litian yang tinggi, banyak kebolehan menyimpan tenaga besar menggunakan mentol LED. Okay, so ni dapat full mark. Tak dapat dia dapat berapa je ni? Dapat 9 je lah. 9 sebab dia masalah kat sini Dia buat kuasa, bukan kuasa, arus-aruhan. Okay, so settle kertas 2 ni. Kita pergilah yang kertas 1. Yang ini. Boleh. Okay, ni nama. Boleh. Boleh pula Okay, sekejap Nampak tak ni? Tak nampak dah. Nampak MRSM. Tak. Alah, nampak Ada pula yang nampak. Kenapa boleh Dah nampak? jawab Haris je Azhar. nampak. Ni yang mana? Oh bukan. Cikgu bukan nak yang ini je. Cikgu nak pakai Telegram. Yang ni. Ni tak nampak kan? Oh, ada yang tahu ke MSM? Haris tahu Haris. Tahu apa? Tak. Habis tahu. Okay, MSM 2000 berapa? Amin. 2000 berapa? 18. 18. Korang tahu Korang edit Dah buat. Amin. Dah buat? Oh, dah pernah buat Cikgu ambil 2018 pun tahu Nanti cikgu nak ambil yang 5 tahun. Amin. 5 tahun dulu Buat saya baru tu dah. Ya, Mas Ebu ni. Okey, 2018. Okey, so kita cek jawapan kawan-kawan punya jawapan. Okey. Instrumen mana untuk mengukur beza keupayaan? Beza keupayaan tu maksudnya apa? Voltan. Voltan. So jawapannya voltmeter. Okey, betul. Betul. Okey, ini gambar apa ni yang ni Ni termometer. Termometer apa dia punya ni, dia nak ukur apa kalau termometer? Apa? Aduh kau suhu. Kena Haris ni. Celsius. Ni apa benda ni? Ni apa benda alat ni? Ni macam spring coat. Ya betul. Yang jisim. Mana ada ukur jisim, dia ukur apa ni? Ukur berat. Berat. Ukur berat. Tak kena Haris ni. Okey. Yang ni apa benda ni? Jam randi. Jam randik. Ukur apa? Masa. Ukur Masa. Okey. So soalan nak voltan, beza keupayaan, jawapannya D. Okey, next. Nombor 2. Okey, alat pengukur manakah yang betul untuk mendapatkan bacaan X, Y, Z? So kawan kamu jawab X ni pita pengukur. Okey, sebab dia unit dia meter kan. Yang ni kalau milimeter ni mestilah tolok skru mikrometer. Lepas tu ni sentimeter tapi dia ada 2 tempat perpuluhan. Ni kita ni alat dia alat angkut vernier. Okey, so jawapannya D. Okey, betul. Boleh tak? Boleh beza tak alat-alat ni? Boleh. Boleh. Okey, next nombor 3.
Seorang budak lelaki dan pakciknya masing-masing duduk di atas dua bola pantai yang serupa. Okey. Hipotesis yang manakah yang boleh dibuat? Kawan kamu jawab apa ni? Oh, nampak sangat dia tak ada skema ni. Dia tak ada skema. Apa nama kakak ya? Siapa jawab nombor 1 ni? Nombor apa soalan ni? Sekejap. Atas name. Oh, ada atas name. Okey. Okey, kamu tengok budak ni budak kecil. So kalau budak kecil, jisim dia bengan. Yang ni dewasa. Kalau budak dewasa, jisim dia besar. So kalau budak dewasa duduk atas bola ni, mestilah dia lebih tenggelam, betul tak? Betul. Dia lebih tenggelam. Sekarang ni dia nak hipotesis. Okey. Kalau hipotesis dia ada perkataan yang macam cikgu ajarlah. Hipotesis kan ada perkataan apa? Semakin kan. Betul. Jadi semakin bertambah jisim, ni semakin bertambah jisim, semakin tambah kedalaman. Semakin bertambah dia punya kedalaman, dia punya tenggelam dia. So jawapan yang ada semakin ni yang macam ala-ala semakin, okey ni salah ni, semakin kecil jumlah jisim semakin dalam bola tenggelam, ni salah. Ini boleh, kedalaman bola yang tenggelam bertambah apabila jumlah jisim bertambah. Jisim bertambah. So jawapannya D. Okey. Kena ayat dia macam semakin lah kan. Semakin bertambah. Semakin kedalaman bola yang bertambah, jisim dia pun bertambah. Okey, kenapa A tak boleh? A ni apa? Kedalaman bola tenggelam bergantung kepada jumlah jisim. Itu hipotesis ke? Bukan. Kalau ada perkataan bergantung ni. Penyataan masalah. Inference. Penyataan masalah boleh bahasa fizik ada penyataan masalah. Kamu Inference. kimia Ya, ini Inference. Inference. Inference kan RV bergantung kepada MV. Okey, siapa yang cakap penyataan masalah tu Amin. Amin. Macam ni Amin. Okey. Next, nombor 4. Berapakah sesaran? Sesaran tu dia macam shortcut kan? Dia macam jalan terpendek. Jalan pintas. Ya, jalan pintas. So jalan pintas antara mula dengan tamat ni. Mula dekat M, tamat P. Okey. So dia kata apa ni? Sepatutnya kalau dia berlari macam ni, pergi ni MN, NO, lepas tu pergi OP. Itu jalan panjang. Nama dia apa? Nama dia jarak. Jarak. Tapi kalau soalan nak sesaran, dia nak jalan pintas. So kita pun daripada mula ni kita terus pergi ni, tamat ni. Tu nama dia mengelat. Kan dia mengelat. So inilah dia punya sesaran dia. Okey. Jalan pintas. So macam nak kira sesaran? Ni pakai gambar apa ni? Ini dah macam sengit macam ni mestilah kita panggil apa? Hypotenuse Ni hypotenuse. So nanti kamu buat bentuk apa ni? Buat bentuk segitiga. Segitiga sudut tegak. Macam ni. Okey. So yang tinggi segitiga ni dah tahu dah 6. Yang ni yang tapak segitiga ni berapa ni? Tapak segitiga ni. Respon. Kalau P ke O 10. So cikgu nak P ke sini je, yang tapak segitiga ni je. 8. Ya 8. 10 tolak 2. Dapat 8. So ni 8. Jadi kita boleh kira hypotenuse. Hypotenuse. Hypotenuse kan hipotesis. Sekejap. Hypotenuse. Hilap Bobo. Hypotenuse. Hilap. Okey, hypotenuse. Jadi 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2, punca kuasa. Dapatlah berapa?
10. 10. So betul jawapan ni. Okay, next. Okay, nombor 5. Okay, ni graf apa ni? Ni graf sesaran lawan masa. Kalau graf sesaran lawan masa, apa info yang kita boleh dapat daripada graf sesaran lawan masa? Info dia apa? Apa info yang kita dapat? Kita boleh tahu kalau dia mesti ada, okay, info dia ni keturunan graf dia mewakili had laju. Laju. Kan? Itu kalau Betul. Betul. sesaran lawan masa. Tapi kalau graf had laju lawan masa pula, keturunan graf mewakili apa pula? Pecutan. Ya, pecutan. Keturunan graf mewakili pecutan. Dia ada 2 info sebenarnya kalau graf had laju lawan masa. Bukan setakat dia kamu kira keturunan dapat pecutan, kamu juga dapat kira apa? Misalnya pada keturunan graf kamu dapat kira ni luas bawah graf kan? Luas. Betul. Tak? Luas bawah graf tu pula mewakili apa? Kalau dia buat macam ni kan. Ni. So dia punya luas dia ni luas bawah graf ni. Luas segitiga tu mewakili apa? Sesaran kot. Ya, mewakili sesaran ke ataupun jarak ke. Okey. Tapi ni graf lain. Ni graf sesaran lawan masa. Jadi dia dapat satu info ni je, iaitu keturunan graf mewakili had laju. Jadi apa yang kita boleh kata pada OP ni? So ni keturunan. So dia punya had laju dia macam mana ni? So kawan kamu kata apa had laju? Betul, had laju dia tetap. Okey, apa maksud had laju tetap? Okey, kalau kamu kira keturunan kamu kira dekat sepanjang keturunan ni kan. Kat sini ke. So nilai dia semua sama. Kalau kamu kira keturunan dia nak pakai koordinat yang ni, dapat 2. So kalau kamu ambil kira kat sini pun akan dapat 2, sini pun 2, sini pun akan dapat 2 juga. Keturunan graf nilai dia semua sama kan. Kalau 2 semua 2. Jadi sebab itulah had laju dia tetap. Faham ke? Bukannya bertambah tau. Tetap. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okay, Boleh. Tapi kalau PQ pula. PQ. Okay. Cuba kalau kita buat jarak kat sini 5 meter. Okay, masa pertama dia berada 5 meter. Masa kedua ni pun dia berada 5 meter juga. Nampak sangatlah dia tak Bergerak. Dia tak bergerak pun. So bila tak bergerak had laju dia kosong. Sifar. Sifar. Lepas tu Q ke A ni pula. Ni bukan keturunan graf Ni apa benda dah dia tunjuk sesaran ni. Tiba-tiba dia lekuk kat atas macam ni. Itu bukan keturunan graf. Dia keturunan graf ke ni? Ni keturunan jugalah ni. Sekejap Rasa tak padam ni. Okay. Ini pun dia macam ni, macam ni nampaklah keturunan dia tapi dia bukanlah style macam ni kan. So kalau style macam ni, kita panggil dia had laju apa ni? Ni nama dia had laju bertambah. So jawapannya B. Kalau kamu nampak dia naik ke atas macam ni, dia had laju dia bertambah. Dia macam keturunan juga tapi keturunan dia macam pelik sikit. Dia ada lengkuk kat atas. Faham ke? Faham ke tak? Faham. Faham? Faham. Okay. Yang straight macam ni pun keturunan juga. Okay, sekejap mana ni? Mana tu? Okay, sekejap kalau macam ni pun keturunan juga. Straight. Yang ni pun keturunan juga. Cuma dia macam ada lengkuk macam tu. So dia lain sikit lah. Tapi tu had laju dia bertambah. Yang ni, yang straight macam ni had laju dia tetap. Okay, next. Nombor 9. Okay, konsep manakah yang terlibat dalam situasi ini? Dia kata rajah 4.1 menunjukkan duit shilling atas lingkaran ni. Lepas tu dia tarik lingkaran,
duit shilling ni tak follow pun lingkaran ni. Dia akan jatuh ke bawah. Kan dia tak nak follow pun. Sebab apa? Sebab dia ada sifat apa? Dia ada sifat degil kan. Dia tak nak follow pun. Kita panggil sifat apa tu sifat degil ni? Inersia. Ya, inersia. So betul inersia. Dia tak nak follow pun kan. Okay, next nombor 7. Apakah yang terjadi kepada pecutan troli itu? Okey, sekejap kita baca soalan dulu. Rajah 5.1 menunjukkan sebuah troli dengan bagasi. Ni bagasi dia ada satu. Yang ni rajah 5.2 menunjukkan troli tersebut dengan bagasi yang lebih banyak. Okey, ditolak dengan daya yang sama. Apa yang terjadi kepada pecutan troli itu? Ni kalau pecutan ni kita boleh tengok formula ni. F sama dengan M. Kan ni F ada force. Lepas tu ada M, ni ada jisim, bagasi. Lepas tu dengan A. Okey, so cikgu nak tahu apa jadi pada pecutan A. So kamu tengok yang manipulate yang berubah apa jisim ni So antara A dengan M. Okey, so A sama dengan F per M. Okey, apa hubungan antara pecutan dengan jisim Ni apa hubungan dia? Berkadar songsang. Berkadar songsang. Dia berkadar songsang. So kalau sini jisim dia bertambah ni, banyak jisim dia. So pecutan dia apa? Berkurang. Berkurang. So, Kurang. okay, so betul jawapan dia A. Okay, next. Nombor 8. Nombor 8 ni beg udara. Okay, jawapan dia kamu jawab ni, memanjangkan masa pelanggaran. Okay, betul. Kenapa tak boleh mengurangkan momentum Dia kalau beg udara ni fungsi dia apa? Fungsi dia untuk kurangkan Daya impuls. dia kurangkan daya impuls. So formula daya impuls F sama dengan mv tolak mu per T. Jadi hubungan antara daya impuls dengan masa hentaman ni berkadar songsang. So kalau nak kurangkan daya impuls, kamu kena tinggikan, panjangkan dia punya masa hentaman dia. So cara nak panjangkan masa hentaman dia pakai beg udara. So beg udara ni tak ada kaitan dengan momentum Faham? Faham. Okay. Faham. Yang mengelakkan pemandu dari terhumban ke hadapan ni kalau pakai apa ni? Ni kena pakai seat Feedback. Nah, penggunaan seat belt untuk apa? Kurangkan inersia dia. Okey, supaya dia, yelah memang semua orang kalau kereta tu stop, tiba-tiba semua orang akan apa? Tiba kereta stop, mestilah akan makan ke depan kan sebab inersia. So sebab tu kena pakai seat belt. Okay, next nombor 9. Nombor 9 ni kawan-kawan jawab apa Oh, B. Betul pula B. Okay, macam nak buat nombor 9 ni? Okay, dia kata ni cikgu dah ajar masa form 4. Tak cikgu ajar benda ni? Ada kan? Ada ke tak ada? Ada. Okey, satu beban berjisim 250 kg. Okey, ni beban. So kalau beban 250 kg, beban ni semua maksudnya berat dia berapa? Kalau jisim 250 kg, berat dia 2500 Newton. Berat semua menghala ke mana? Semua menghala apa-apa objek, berat dia menghala ke bawah kan. So beban ni ni menghala ke bawah ni. Jadi 2500 Newton. So sepanjang ni lah. So bila bawah ni mewakili paksi apa ni? Ni mewakili paksi menegak ni paksi apa? Paksi Y kan. Okey, paksi Y. Okey, ni paksi Y. Tapi ni sebabkan ni tajuk daya, so kita sebut dia Fy. Fy iaitu force paksi Y. Okey, kalau menegak macam ni force paksi Y. Kalau melintang macam ni paksi apa ni kalau melintang? Ni paksi X. So kita panggil dia force X. Okey, jadi so ni ada kait, okey. Macam mana nak buat Kita buat bentuk segitiga.
Kalau bawah ni 2500 Newton berat dia, okay, kita nak buat segitiga yang belah sini lah contoh. Sebab kita nak cari ni tension. Tension tu apa? Tension ni ketegangan tali Okay. So kat sini, ni tadi ni 60 So kalau ni 60, ini berapa? Sebelah ni 30 darjah, betul tak? Kan? Betul ke? Betul, betul. Okay. So kita pun buatlah segitiga. Macam ni. Ni, okay, yang ni yang 30 darjah. So kamu nak cari yang ni, tension ni berapa? Okay. Yang ini yang paksi menegak ni, yang Fy ni kamu dah tahu dah 2500 Newton. Tapi kamu kena tahu 2500 Newton ni dia untuk paksi Y yang belah kiri. Sekejap cikgu ambil ni mana ke? Okey. Untuk paksi Y yang belah kiri dan juga paksi Y yang belah kanan. Kita ada dua segitiga kan, kiri dengan kanan kan? Okey, so 2500 Newton ni dia untuk dua paksi Y. Faham tak? Satu belah kiri, satu belah kanan. Cikgu nak yang belah kiri je. Macam nak buat? 2500 Newton ni dia untuk paksi Y kiri dengan kanan. Kalau cikgu nak belah kiri je, cikgu nak buat apa? Bagi 2. Bahagi 2. So 2500 Newton bahagi 2 dapat apa? 1250 1250 Newton. Newton. Ya, so yang belah kiri ni satu. Sekejap So yang belah kiri ni Yang belah kiri ni 1250 Newton, yang belah kanan ni pun 1250 Newton juga. So kamu kena split kan 2500 ni. Jadi kamu tahulah yang ini paksi Y yang ni, yang berat yang belah kiri ni 1250 Newton. So nak cari T, kita pakai apa ni? Kita pakailah sin ke cos ke tan ni? Respon. Apa yang sesuai? Nak cari T. Hello. Nak pakai sin ke cos ke tan? Aku nak cari T. Tension ni. Tegang tali ni. Cari cos. Okey. Cos. Cos. Cos macam mana cos? Sebelah sudut 1250 per dengan hypotenuse. So hypotenuse kita T lah. Ni kan segitiga sudut tegak. Okey, segitiga sudut tegak. So yang T tu itu adalah hypotenuse Okey, hypotenuse. So sebelah sudut 1250 per dengan hypotenuse T sama dengan cos, kita guna cos. Ini sudut ni 30 darjah. So boleh cari T tak? Boleh. So T cos 30 sama dengan 1250. So nak cari T 1250 bahagi cos 30 dapatlah apa? Dapatlah 1443.38. 38 Newton. So betul lah jawapan kakak ni. Siapa jawab soalan ni? Kakak mana jawab? Soalan nombor berapa? Nombor 9. Ali Tasnim. Ali Tasnim ada ke dalam ni? Saya tengok tak Ali Tasnim. Yang ada Alia Nadira. Ali Tasnim tak ada Okay, tak ada macam tu lah. Itu kalau segitiga belah kiri. Kalau kamu nak buat segitiga belah kanan ni pun sama juga. Okay, jawapan dia pun akan sama juga. Macam tu lah dia. So kena ingat berat ni kena always apa? Always splitkan dia. Bahagikan dia 2 supaya dapat yang satu apa? Untuk dapat ni lah. Untuk dapat satu untuk Fy je sebab 2500 ni dia 2 Fy kiri dengan kanan. So kita nak cari yang satu Fy tu je. Okay. Faham ke tak?
Faham. Faham. Okay, next. Soalannya ada kan dalam paper 1 trial? Betul tak? Kan? Ada. Kot. Ada. Buat ke? Pasu bunga tu Ada. 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 So boleh buat tak? Ke blur? Boleh. Boleh. Kalau lah misalnya trial Selangor tu macam tak jadi, cikgu boleh je bincang jawapan fizik trial tu. Tak jadi dah. Ha? Betul. Jadi ke? Jadi. Oh jadi Cikgu tak boleh kan? Tak. Mana ya? Tak boleh bincang jawapan kamu tu. Tak apa. Okey, nombor 10. Situasi manakah yang mengalami keseimbangan daya? Tahu tak keseimbangan daya tu apa? Tahu. Tahu, okey. Ada 2 situasi yang berlaku keseimbangan daya. Apa 2 situasi tu? Satu tu situasi ni kalau tengah apa? Kalau objek tu tengah statik. Okey, tengah statik dia tak bergerak kan? Macam kamu duduk diam je kan? So seimbang lah tu, keseimbangan daya. Okey, ataupun kalau dia kalau objek tu dia bergerak, had laju seragam. So inilah 2 situasi ni kita panggilnya objek tu mengalami keseimbangan daya. Jadi dalam banyak ni yang mengalami keseimbangan daya ni adalah ni sebuah kapal terapung di laut. Bukan dia terapung je, ini dia macam statik lah. So betul. Kalau roket memecut ni dia bergerak. Dia tak ada had laju seragam. Ni durian jatuh ni pun bergerak. Ni sebuah kereta ni guna had laju pertama pun ni bukan keseimbangan daya. Keseimbangan daya mesti had laju dia seragam. Okey. Next. Situasi mana yang menunjukkan tiada kerja dilakukan? Okey, kerja apa formula kerja? Kerja translate English apa? Work. So formula dia apa? W sama dengan apa? Respon. FS. Ya, Fs. So kalau tiada kerja yang dilakukan, maksudnya work dia kosong joule. Okey, sekarang ni kamu tengok. Kereta ni dia kata apa? Had laju dia berkurang. Maksudnya dia mesti ada daya, dia mesti ada jarak. So dia buat kerja kereta ni. Lori ni pun dia buat kerja juga sebab dia bergerak kan. Sebab ada jarak kan. S tu jarak. Ya, apa lagi yang gerak? Ni kereta api ni. Ni bukan kereta api ni nama dia. Bullet train pun bergerak juga ni. So bila dia bergerak dia ada jarak dia. Dia ada daya, so mestilah ada work, ada kerja. Kapal terbang ni pun bergerak juga kan. Tapi dalam banyak ni yang mana sebenarnya dia tak buat kerja pun. So kalau dia tak buat kerja pun C. Sebab apa? Sebab apa? Seragam. Kalau ikutkan A, B, C, D ni semua ada jarak yang dilalui Dia ada jarak yang dilalui. Okay, semua ada jarak yang dilalui. Cuma sekarang ni dia punya F ni force je ni. Force je ni kena 0 Newton.